akhlak dan pribadi mereka sendiri. Dan tokoh salafus saleh yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah seorang imam besar di Madinah yang dikenal sebagai Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik Ibnu Anas Al-Asbahi, Abu Abdullah rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumi. Imam Malik, kita sama-sama mengenali siapa beliau. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat hebat. Dalam tafsir beliau adalah bintangnya. Dalam hadis beliau juga sangat hebat dalam bidang ini. Apatah lagi berkenaan dengan fiqh, beliau diiktiraf sebagai seorang tokoh yang telah membina dan mengasaskan sebuah mazhab yang hingga hari ini masih kekal menjadi ikutan ramai manusia. Mazhab itu ialah mazhab Maliki. Memang kita mungkin masih jarang berjumpa dengan orang yang mengamalkan mazhab Maliki di tempat kita ini, terutama di Malaysia. Akan tapi di belahan dunia Islam yang lain, mazhab Maliki merupakan mazhab yang menjadi ikutan majoriti di tempat tersebut. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Imam Malik sedemikian rupa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau ilmu yang sangat banyak, memberikan kepada beliau kemasyhuran yang sangat luas? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah terdapat di dalam sifat-sifat Imam Malik itu sendiri. Justru yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah, tuan-tuan, Imam Malik Ibnu Anas, apa sikap-sikap, sifat-sifat yang terdapat di dalam diri Imam Malik, seorang tokoh salafus soleh yang menjadi ikutan kita semua untuk menjadi tauladan kita di dalam kehidupan keseharian. Nah, sedikit sebanyak berkenaan dengan biografi Imam Malik. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijrah di Madinah. Diriwayatkan oleh Ma'an Ibnu Isa, Al-Waqidi dan Muhammad Ibnu Dhahhak dikatakan bahwa ibu Imam Malik mengandung Imam Malik selama 3 tahun. Berbeza dengan kebanyakan daripada kita. Kita paling banyak pun 9 bulan sudah dilahirkan. Akan tapi mengikut ramai para ulama yang hidup di zaman Imam Malik, dikatakan bahwa Imam Malik berada di dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Apabila beliau dilahirkan, kemudian naik usia beliau dalam masa kanak-kanak, lalu kemudian masa remaja, beliau sudah sangat mencintai ilmu. Sejak kecil lagi beliau sangat mencintai ilmu-ilmu keislaman yang ada pada hari tersebut. Kata Imam Az-Zahabi, talaba Malik al-ilm ibna bid'a asyrata sanah. Apabila usia Imam Malik 11 tahun atau lebih, masuk tahun belasan tahun, beliau sudah mulai menuntut ilmu. Kalau kita sekarang belajar usia 7 tahun sudah masuk sekolah rendah, gitu kan, tuan-tuan. Lalu usia 5 tahun pun kita sudah masuk ke tadika dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, pendidikan bukan diajarkan secara formal. Akan tetapi pendidikan ilmu adalah diajarkan secara tidak formal, secara tradisional. Jadi siapa yang nak belajar tak perlu kita mendaftar ke sekolah tertentu, akan tapi siapa nak belajar datang ke majlis-majlis para ulama yang mereka mengadakan majlis-majlis ilmu di masjid-masjid, lalu duduk dan belajar daripada ulama tersebut. Kebanyakan orang menuntut ilmu apabila usianya sudah tinggi, usia belasan, 17, 18, 20 tahun misalkan pada zaman tersebut. Akan tapi Imam Malik Ibnu Anas telah menuntut ilmu apabila usia beliau belasan tahun, 11, 12 beliau sudah hadir di dalam majlis ilmu. Diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyad bahwa satu ketika Imam Malik apabila masih belasan tahun ini, beliau sudah sangat bersemangat untuk hadir ke majlis-majlis ilmu pada hari itu. Belum lagi guru sudah datang ke majlis, beliau sudah tiba. Dan belum lagi azan subuh dikumandangkan, beliau sudah siap nak keluar daripada rumahnya. Padahal masih kecil lagi, tuan-tuan. Masih kecil lagi. Ini menunjukkan semangat Imam Malik nak belajar bersungguh-sungguh. Jadi datang awal. Nah, Imam Malik kemudian kata ibu,
Imam Malik, awak nak pergi ke mana? Saya nak pergi belajar. Sekejap, sebelum nak belajar, awak mesti berpakaian seperti ulama terlebih dahulu. Jadi ibunya sebelum Imam Malik keluar daripada rumah, ibunya sudah pakaikan dia serban, pakaikan dia jubah, pakaikan dia pakaian macam seorang ulama. Apabila sudah siap berpakaian seperti ini, kata ibunya, silakan awak keluar dan tuntutlah ilmu. Ini menunjukkan bahawa ibu Imam Malik sangat mementingkan pendidikan ilmu, dan ilmu bukan setakat hadir kita di dalam majlis ilmu, akan tapi kita mesti memiliki persiapan mental dan spiritual yang tepat sebelum kita hadir ke majlis ilmu tersebut. Jadi kebanyakan daripada kita, tuan-tuan, hadir ke majlis ilmu tanpa persiapan. Akan tapi para ulama terlebih dahulu, yang terdahulu, apabila mereka hadir ke majlis ilmu, mereka sudah siapkan apa yang mesti disiapkan terlebih dahulu. Pakaian pun mesti sempurna, pen mesti dibawa, buku mesti dibawa, sebab kita nak mencatat apa yang perlu dicatat dan mengingat apa yang perlu diingat. Itu sebabnya tak ada mutiara-mutiara ilmu yang terlepas begitu saja. Semuanya akan dirakam, ditulis dengan baik untuk menjadi rujukan kita dan menjadi tauladan kita di masa akan datang. Kata Imam Az-Zahabi lagi, karena kesungguhan Imam Malik, wa ta'ahhala lil futya wa jalasa lil ifadah walahu 21 sanah. Beliau sudah berfatwa, sudah layak berfatwa dan sudah layak mengajarkan ilmu di Madinah apabila usia beliau baru 21 tahun. Hebat, 21 tahun sudah layak berfatwa. Dan tingkatan darjat fatwa ni bukan fatwa seperti yang berlaku pada hari ini atau yang berlaku pada kebanyakan tokoh-tokoh agama, yaitu mereka menjawab soalan begitu saja. Tak. Akan tapi untuk capai darjat fatwa, tuan-tuan, pada zaman tersebut mereka mesti menguasai pelbagai ilmu yang sangat banyak. Paling kurang pun Al-Quranul Karim hafal. Lalu pelbagai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuasai. Belum lagi memiliki kecerdasan untuk mengkias satu masalah dengan masalah yang lain. Dan kemampuan untuk ilmu seperti ini tidak dimiliki oleh sebarang manusia. Justru apabila Imam Malik telah layak untuk berfatwa dalam usia 21 tahun, ini menunjukkan beliau memiliki ilmu yang sangat banyak dan juga memiliki kecerdasan dan kebijakan yang sangat tinggi. Kata Imam Az-Zahabi, wa haddasa anhu jama'atun wa huwa hayyun tariyun syab. Beliau masih muda lagi, ramai orang yang sudah menjadi ramai murid-murid beliau. Ramai yang meriwayatkan hadis daripada Imam Malik, padahal beliau masih hidup lagi. Padahal beliau masih muda lagi. Wazdahamu alaihi fi khilafati ar-Rashid ila Anmar. Pada hari Imam Malik radhiyallahu anhu telah menjadi tokoh yang sangat besar, ramai pemurid-murid yang datang kepada Imam Malik bukan hanya dari negeri Madinah saja, akan tetapi ramai daripada luar negara, luar negeri datang kepada Imam Malik untuk menuntut ilmu daripada beliau. Mereka berdesak-desakan, berkerumun dan menghadiri majlis beliau dengan bilangan yang sangat ramai. Jadi Imam Malik dalam usia yang sangat muda sudah menjadi rujukan umat pada hari itu. Dan Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, wa idza jaa al-hadis fa Malikun najm. Kalau berbincang tentang hadis, maka bintangnya adalah Imam Malik. Beliau adalah rujukan ulama yang paling tinggi dalam bidang hadis dan dalam bidang fiqh. Apabila beliau meriwayatkan hadis, maka tak ada hadis yang beliau riwayatkan mestilah hadis yang sangat kuat, yang telah diteliti dengan sangat teliti. Dan salah satu sifat Imam Malik, tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kelebihan seperti ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau ilmu yang sangat banyak dan kemasyhuran yang sangat luas? Salah satu sifat Imam Malik adalah beliau memiliki niat yang tepat apabila menimba ilmu. Imam Malik apabila belajar dan menimba ilmu, niat beliau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahwa Imam Malik berkata,
ma ta'allamtul ilma illa li nafsi wa ma ta'allamtu liyahtajan nasu ilai wa kadzalika kanan nas. Kata Imam Malik, saya apabila nak belajar, maka niat saya adalah saya belajar untuk diri saya sendiri. Saya belajar untuk menghilangkan kejahilan di dalam diri saya. Saya belajar untuk saya amalkan. Saya nak tahu apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya laksanakan. Jadi motif saya belajar bukan untuk terkenal. Motif saya belajar bukan untuk mendapat jawatan tertentu. Motif saya belajar bukan nak dapatkan gaji tertentu, akan tetapi motif saya belajar adalah nak dapat ilmu menghilangkan kejahilan, lalu kemudian untuk saya amalkan di dalam kehidupan saya. Kalau niat macam ini tuan-tuan, Masya Allah, sangat jarang pada hari ini. Kebanyakan para pelajar kita apabila ditanya, awak nak belajar sepertinya untuk apa? Agar senang nanti dapat pekerjaan. Atau awak nak belajar untuk apa? Senang saya nanti kalau punya sertifikat atau punya ijazah, senanglah kalau nak cari kerja ke sana, orang terima dan lain sebagainya. Jarang sekali di antara mereka yang belajar dengan niat ingin menghapuskan kejahilan di dalam diri saya dan ingin mengamalkan apa yang telah saya pelajari. Dan ini menjadi niat Imam Malik. Beliau berkata, ma ta'allamtul ilma illa li nafsi wa ma ta'allamtu liyahtajan nasu ilai. Saya bukan belajar untuk mengajar kepada orang lain. Saya bukan belajar nak agar orang belajar kepada saya, tak. Agar saya boleh berceramah di hadapan ramai orang, tak. Akan tapi saya belajar, niat saya adalah untuk saya amalkan, untuk diri saya sendiri. Allah, misalkan kita belajar di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan perkara-perkara yang fardu, saya amalkan. Kenapa? Ini untuk diri saya. Allah Subhanahu wa taala melarang saya untuk melakukan sesuatu, saya amalkan. Kenapa? Saya belajar untuk saya, bukan untuk ceramah, bukan untuk memberi nasihat, bukan untuk bersyarahan di hadapan orang ramai. Kata Imam Malik, wa kadzalika kanan nas. Dan niat seperti inilah, bukan saya seorang sebenarnya yang punya niat seperti ini. Orang ramai di zaman saya memang seperti itu sebelumnya. Sebelum Imam Malik siapa? Kalangan tabi'in dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, orang ramai sebelum saya, orang-orang terdahulu sebelum saya, mereka belajar memang seperti itu niatnya. Mereka belajar untuk amal. Mereka belajar bukan untuk ceramah. Mereka belajar bukan untuk menarik perhatian ramai orang lalu menjadi terkenal, lalu menjadi selebriti. Tak. Saya belajar karena ingin menghilangkan kejahilan di dalam diri saya dan ingin diamalkan di dalam kehidupan saya. Justru itu tuan-tuan, ini adalah perkara yang paling penting dan kunci yang paling penting mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemasyhuran kepada Imam Malik. Apabila ilmu yang beliau pelajari untuk diamalkan, maka ilmu tersebut akan memberikan keberkatan. Seseorang akan nampak kelebihan dirinya apabila dia mengamalkan setiap ilmu yang dia tahu. Dan seseorang akan nampak keberkatan di dalam ilmunya apabila setiap yang dia tahu dia amalkan. Kata Imam Ibnu Uyainah, juga seangkatan dengan Imam Malik, beliau berkata, ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Manusia yang paling jahil adalah dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Walaupun ilmu banyak sebanyak mana, akan tetapi kalau dia tidak amalkan ilmu tersebut, kata Ibnu Uyainah, maka sebenarnya dia orang jahil. Jadi di dalam Islam ini tuan-tuan, kealiman atau kecerdasan, ketokohan seseorang bukan dinilai berapa banyak ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut, akan tetapi berapa banyak amal yang telah engkau lakukan dengan ilmu tersebut. Justru beliau berkata, ajhalun nas man taraka ma ya'lam wa a'lamun nas man amila bima ya'lam. Orang yang paling alim adalah orang yang mengamalkan apa yang dia tahu. Ilmu sikit yang kita tahu tapi kita amalkan, maknanya ini menunjukkan bahwa kita orang pandai.
Akan tapi kalau ilmu banyak tapi satu pun tidak kita amalkan, kita pandai cakap saja, lalu kita pandai bersyarahan saja, kita pandai bernasihat saja, akan tapi tak satu pun ilmu yang dia ketahui dia amalkan, kata Ibnu Uyainah, ini adalah orang yang paling jahil. Tujuan ilmu bukan untuk diperkatakan, tujuan ilmu bukan untuk diperbincangkan, akan tapi tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Kata beliau, wa afdalun nas akhsya'uhum lillah, dan manusia yang paling afdal dan paling utama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buah ilmu yang diamalkan, dia melahirkan kekhusyuan. Salah satu buah ilmu yang diamalkan, dia melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada sedikit pun ilmu yang dimiliki oleh seseorang melainkan dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya bukan ilmu yang benar yang dia telah miliki, akan tapi itu hanya perkara sesuatu yang bukan atau kejahilan yang beliau miliki. Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, pernah ditanya berkenaan dengan Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi adalah seorang tokoh yang sangat saleh, rajin beribadah dan selalu tekun mengamalkan ibadah. Orang yang sangat zuhud di zaman tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal ditanya, wahai Imam, apa pandangan tuan berkenaan dengan Ma'ruf Al-Qarhi? Kenapa awak tanya? Sebab ramai orang cakap Ma'ruf Al-Qarhi ini pandai ibadah, sangat khusyuk, tapi ilmu sikit. Ada orang yang sangat rajin ibadah, tuan-tuan, yang sangat khusyuk apabila dia ibadah, tapi ilmu sikit. Ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa pandangan tuan berkenaan dengan Ma'ruf Al-Qarhi ini? Apa jawaban Imam Ahmad? Ilmu beliau memang sikit, akan tetapi wahal yuradu minal ilm illa ma balagha ilaihi Ma'ruf. Bukankah yang dimiliki oleh Ma'ruf ini, dia adalah ilmu yang paling tinggi, yaitu khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu beliau memang sikit. Beliau taklah banyak sampai darjat kepada mampu untuk berfatwa, mampu untuk mentafsirkan Al-Quran, mampu untuk menghafal jutaan atau ribuan hadis, tak. Akan tetapi beliau memiliki ilmu yang paling penting daripada seluruh ilmu, yaitu khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan, tuan-tuan. Kita ingin agar setiap ilmu yang kita miliki Allah berikan keberkatan. Kita ingin agar sedikit ilmu yang kita dengar merubah diri kita, membuat hidup kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ilmu itu sedikit sahaja. Dan ini menunjukkan bahawa kita akan menjadi manusia yang paling alim di mata para ulama. Sebab ulama memandang bukan kepetahan kita bercakap, bukan kehebatan kita berhujah, akan tapi ulama memandang ilmu kita dengan melihat kepada kesan ilmu tersebut di dalam perubahan diri kita. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi menceritakan bagaimana akhlak ahlul hadis di zaman beliau. Beliau berkata bahawa setiap pelajar hadis yang hidup di zaman beliau, apabila mula belajar hadis, ihtasabahu ahluh, ahli keluarganya macam kehilangan anak lah. Apa maknanya ni, tuan-tuan? Kata Khatib Al-Baghdadi, apabila seseorang sudah belajar hadis, ahli keluarga macam saya dah tak punya anak dia lagi lah. Kenapa? Sebab sangat fokus di dalam ilmu tersebut dan sangat rajin beribadah. Sudah nampak perubahan di dalam diri seseorang apabila dia sudah mulai belajar ilmu agama. Sebab ilmu agama akan memberikan perubahan di dalam hati seseorang. Dalam kitab itu juga diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, pada satu ketika beliau menerima seorang tamu daripada pelajar hadis. Tamu ini ingin berjumpa dengan Imam Ahmad, lalu kemudian Imam Ahmad persilakan dia untuk menginap di rumah Imam Ahmad. Tamu ini adalah seorang ahli hadis, tuan-tuan, pelajar hadis. Imam Ahmad pada zaman itu adalah rujukan utama ahlul hadis. Jadi siapa yang nak belajar hadis mestilah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, datanglah seorang pelajar ni,
berjumpa dengan Imam Ahmad, ingin belajar hadis daripada Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad mempersilakan beliau untuk menginap di rumah Imam Ahmad. Lalu dipersilakan oleh Imam Ahmad, ini bilik awak. Imam Ahmad juga bawakan satu baldi air untuk dia berwudu nanti di tengah malam. Disediakan air, ini letak, ini bilik tidur awak, ini air untuk awak berwudu. Imam Ahmad pun tinggalkan dia, orang itu pun tidur tuan-tuan sampai pagi. Lalu kemudian Imam Ahmad datang lagi ke bilik tersebut. Lalu Imam Ahmad melihat air yang beliau letakkan, air yang beliau beri untuk orang tersebut macam tak disentuh sedikit pun. Maknanya tak digunakan sepanjang malam ini. Maknanya pelajar ini tidak bangun di tengah malam untuk qiyamul lail dan untuk bertahajud. Imam Ahmad lalu berkata, "Ya subhanallah, talibu hadis laisa lahu wirdun bil lail." Masya Allah, kata Imam Ahmad, ada ke pelajar hadis yang tak punya wirid di tengah malam? Ini adalah sindiran daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Awak belajar hadis, mengaku pengamal sunnah yang paling hebat. Ahlul hadis adalah ahlu sunnah kan tuan-tuan, mengamalkan sunnah. Ya subhanallah, kata Imam Ahmad, subhanallah, terkejut dia. Adakah orang belajar hadis tapi tak punya wirid di tengah malam? Wirid ini apa maksudnya, maknanya tuan-tuan? Wirid adalah satu ibadah yang kita khaskan untuk rutin kita laksanakan setiap hari pada masa tertentu. Itu namanya wirid. Sama ada wirid itu berbentuk solat di tengah malam, sama ada wirid tersebut berbentuk zikir, sama ada wirid tersebut berbentuk puasa dan lain sebagainya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal merasa sangat terkejut apabila ada seorang pelajar hadis yang belajar hadis tapi di tengah malam tak bangun tahajud. Lalu awak belajar hadis ni buat apa? Awak setiap hari baca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kita untuk qiyamul lail, buat apa? Awak yang selalu membaca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahawa baginda Nabi bangun di tengah malam lalu melaksanakan solat hingga bengkak-bengkak kaki baginda, untuk apa? Ahlul hadis adalah orang yang mengamalkan hadis. Laisa min ashabil hadis man la ya'malu bil hadis. Bukan termasuk orang ahli hadis orang yang tak mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru terkejut Imam Ahmad melihat pelajar pada zaman tersebut yang tak punya wirid di tengah malam, tidur nyenyak sampai pagi, tak bangun sedikit pun untuk melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Bayangkan kalau Imam Ahmad tengok kita pada hari ini. Tengok saya lah tuan-tuan. Tadi Tuan Imam membuat saya malu apabila, kita maaf Tuan Imam ya, apabila Tuan Imam menyebutkan bahawa saya memiliki, mendapatkan sarjana master dalam bidang hadis. Kalau Imam Ahmad tengok saya sekarang, dia akan katakan, ya subhanallah, macam gini pegang ilmu hadis. Sebab tidak dikira sebagai ashabul hadis, melainkan orang yang mengamalkan hadis. Justru tuan-tuan, apa kata, selagi saya ingat ni tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan satu amalan daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita amalkan hadis tersebut. Nak ke tak nak ni? Sebab kita keluar bersurai daripada tempat ini mesti ada follow up-nya tuan-tuan. Mesti ada kelanjutan daripada majlis ini. Bukan setakat kita hadir, oh Imam Malik hebat tak? Oh Imam Ahmad hebat tak? Lepas tu awak hebat tak? Tak tahu apa nak buat tak? Kita nak mesti turuti dan teladani apa yang diamalkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, Imam Ibn Uyainah dan seluruh ahli hadis lainnya. Apa kata tuan-tuan? Saya bagi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bagi yang sahih-sahih saja untuk meneladani Imam Malik bin Anas yang selalu mengamalkan hanya hadis sahih saja. Sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi amalan kita. Penting amalan ni. Kita teladani, kita amalkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Subhanallah, talibu hadis laisa lahu wirdun bil lail. Tak mungkin ada ahli hadis yang tak punya wirid di tengah malam. Jom sama-sama kita amalkan. Kalau boleh nanti kita bangun di tengah malam,
Paling kurang pun kita salat 2 rakaat, paling kurang pun. Lalu kemudian ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir tertentu yang kita jadikan bagian di dalam kehidupan kita. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu sifatnya adalah kana yazkurullaha fi kulli ahyani. Baginda tak pernah berhenti menyebut nama Allah dalam setiap keadaan. Kita kena amalkan tuan-tuan. Kita mesti teladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah berhenti, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Kalau kita tak mampu untuk seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal kita menyebut nama Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ada satu zikir yang kita baca ketika pagi, ada satu zikir yang kita baca ketika petang, dan zikir ini sahih berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih subhanallahil azim wa bihamdih mi'ata marrah wa idza amsa kadzalik lam yuwafi ahadun minal khalaiqi misla ma wafa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih. Senang ke tak senang nih? Senang, saya yakin semua bolehlah hafal. Saya tak bagi satu doa atau zikir yang sampai satu lembar penuh semua, tak. Yang penting kita amal walaupun sikit. Dan ini diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau hadis dhaif mungkin tuan-tuan katakan, "Ala Ustaz, saya tak nak amalkan hadis dhaif lah Ustaz. Zikir ni tak sahih Ustaz. Semangat saya tak kuat mengamalkan zikir kalau tak sahih." Saya bagi yang paling sahih, yaitu berasal diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan ketika waktu pagi kalimat subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, jadi 100 kali pada waktu pagi, wa iza amsa kazalik, dan baca juga 100 kali pada waktu petang, lam yuwafi ahadun minal khalaiqi misla ma wafa, dia akan menjadi seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak membawa pahala pada hari tersebut. Nak ke tak nak? Kita menjadi orang number 1 pada hari ini, pemecah rekod sebagai orang yang memiliki pahala paling banyak pada hari ini. Okey tak? Okey, kita pegang rekod ni. Pemegang rekod sebagai orang yang memiliki pahala paling banyak pada hari ini, caranya sangat simple dan mudah, yaitu baca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali ketika pagi dan 100 kali ketika petang. Kita tak boleh macam Nabi setiap saat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengucap subhanallah dan lain sebagainya. Tak apa, kita ada kesibukan kita masing-masing. Kita ada yang bekerja sebagai petani misalkan, ada yang bekerja sebagai kerani misalkan, ada yang bekerja sebagai pensyarah dan lain sebagainya. Tak apa, lanjutkan hidup kita dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tapi minimal ada satu hadis yang kita amalkan. Mudah-mudahan hidup kita menjadi berkat dan semakin dekat kita kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak tuan-tuan ni? Apa tadi zikir kita? Mulai pada hari ini, tekankan atau kokohkan niat kita. Saya nak amalkan hadis ni. Buat apa kalau saya dengar tak diamalkan? Saya nak belajar ni tujuannya adalah untuk mempertingkatkan diri, seperti niatan Imam Malik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan dalam diri saya, berikan keberkatan di dalam ilmu saya. Walaupun sikit yang kita amalkan, akan tapi kalau niat kita benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka kesannya akan ada dalam perubahan di dalam diri kita. Nah, baca kalimat ni subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali ketika pagi dan 100 kali ketika petang. Kembali kepada Imam Malik Ibn Anas, beliau belajar sekali lagi tuan-tuan adalah karena ingin mempertingkatkan diri dan ingin tahu apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya saya laksanakan dan saya amalkan. Saya belajar bukan untuk niatan-niatan yang lain.
Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilman. Ilmu ini terbagi menjadi dua bagian. Ilmun 'alal lisan, fadzaka hujjatullahi 'ala bani Adam, wa ilmun fil qalb, fadzaka ilmun nafi'. Ilmu ini terbagi menjadi dua bagian. Ada ilmu yang hanya terletak di dalam lidah saja. Ini adalah hujjah Allah kepada manusia. Maksudnya adalah ilmu yang kita setakat kita cakap saja tuan-tuan, kita baca, kita cakap, berbincang, kita paling pandai lah, berdebat, kita paling hebat lah, siapa tak boleh kalahkan dan patahkan hujah kita. Ini adalah ilmu di dalam lisan. Dan ilmu di dalam lisan ini, kata Imam Hasan Al-Basri, fazaka hujjatullah ala bani Adam. Ini bukan menguntungkan kita, malah membahayakan kita. Kenapa akan menjadi hujah Allah atas kita? Kenapa awak tak buat padahal awak tahu? Hujah atas Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Kenapa awak tak buat padahal awak tahu? Ini yang ditakuti oleh ramai para ulama. Antara lain Imam Sufyan As-Sauri. Beliau pernah berkata, tuan-tuan, yang paling saya takutkan nanti di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan saya, lalu Allah katakan, awak sudah tahu kenapa awak tak buat. Sebab Imam Sufyan As-Sauri, beliau memiliki hadis berkali-kali ganda daripada kita. Beliau hafal ribuan, puluhan ribu hadis. Puluhan ribu hadis beliau hafal. Kalau kita 40 hadis saja pun dah tak hafal-hafal kan tuan-tuan. Beliau hafal puluhan ribu hadis, akan tapi beliau berkata, saya yang paling takut nanti dihisab adalah hadis ni. Sebab saya tahu banyak, saya bimbang nanti Allah Subhanahu wa taala tanyakan, awak tahu banyak tapi kenapa awak beramal sikit? Jadi hujah daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Justru kata Imam Hasan Al-Basri, ada dua macam ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang diperkatakan hanya di lidah saja, tidak masuk ke dalam hati, dan ini akan menjadi bahaya bagi diri kita sendiri. Dan ilmu yang kedua adalah ilmun fil qalb, fadzaka ilmun nafi'. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang berada di dalam hati, tuan-tuan. Inilah ilmu yang bermanfaat. Maknanya adalah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang masuk ke dalam hati kita, melahirkan sifat-sifat mulia di dalam hati kita. Ilmu ini, tuan-tuan, macam sebuah air hujan yang Allah turunkan ke atas tanah kita. Kalau tanah tersebut subur, maka dia akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan bunga-bunga, mengeluarkan buah-buahan dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk seluruh manusia. Tapi apabila tanah tersebut kering, kerontang dan gersang, walaupun turun hujan, dia tidak memberikan apa-apa manfaat. Justru ilmu yang bermanfaat adalah, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, yang masuk ke dalam hati, lalu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk berucap perkara-perkara yang tak baik, takut melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makin terdorong kita untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Inilah ilmu yang bermanfaat yang sepatutnya kita cari. Apabila kita memiliki ilmu ini, sedikit lebih baik berbanding banyak tidak diamalkan. Oke tak tuan-tuan? Kita ni kan, alhamdulillah, di negeri kita majlis ilmu sangat banyak. Belum lagi majlis-majlis ilmu yang ada di YouTube, belum lagi majlis-majlis ilmu yang ada di Facebook, belum lagi majlis-majlis kalimat-kalimat hikmah yang kita terima menerusi WhatsApp misalkan, menerusi Instagram dan lain sebagainya. Sangat banyak ilmu yang kita boleh dapatkan. Bukan masalah kita berkenaan dengan bagaimana mendapatkan ilmu, masalah kita adalah apa yang nak kita buat dengan ilmu tersebut. Selagi mana kita tidak amalkan apa yang kita tahu, maka ilmu tersebut tidak dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Justru tuan-tuan, jadilah kita seperti Imam Malik Ibn Anas, yaitu kita niat hadir di dalam majlis ilmu, niat kita adalah apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan, lalu kita laksanakan. Lalu juga ingin tahu apa sebenarnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan, lalu kita tinggalkan. Kembali kepada Imam Malik Ibn Anas, tuan-tuan.
Salah satu sifat Imam Malik apabila beliau memiliki niat yang sangat baik apabila menuntut ilmu, salah satu sifat yang lain Imam Malik adalah kelanjutan daripada sifat tersebut, beliau sangat takut berbincang berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak sembarang mengucapkan perkara-perkara melainkan apabila dipastikan kesahihannya terlebih dahulu. Beliau mesti memastikan perkara tersebut terlebih dahulu, baru kemudian keluarkan pengajaran, keluarkan fatwa dan lain sebagainya. Beliau tak pernah berkata tanpa persiapan dan tanpa dalil. Kalau beliau tak tahu, beliau akan katakan tak tahu, tak ada malu sama sekali. Kalau kita kan tuan-tuan ditanya satu perkara, lalu kemudian malu kalau saya cakap tak tahu. Tapi Imam Malik, dia akan katakan kalau saya tak tahu, saya akan katakan tak tahu. Diriwayatkan oleh Haisam Ibn Jamil, seorang murid Imam Malik, beliau berkata, sami'tu Malikan su'ila an samanin wa arba'ina mas'alah fa ajaba fisnataini wa salasina minha bila adri. Kata Haisam Ibn Jamil, saya pernah melihat dan mendengar Imam Malik ditanya 48 soalan, 32 daripadanya beliau jawab dengan tak tahu. Jadi daripada soalan 48 soalan, 32 daripadanya beliau cakap tak tahu. Maknanya berapa yang beliau jawab, tuan-tuan? Kira-kira 10 atau berapa puluh saja, tak sampai 20 pun soalan yang beliau jawab dengan pasti. 32 soalan beliau jawab saya tak tahu. Yang lebih hebat lagi, tuan-tuan, sebuah kisah diriwayatkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Tartibul Madarik berkenaan dengan Imam Malik. Pada satu ketika diceritakan seorang laki-laki datang daripada Maghrib. Maghrib ni jauh di luar Madinah. Jarak antara Madinah dengan Maghrib berpuluh-puluh kilometer. Dan pada zaman dahulu tak ada kapal terbang. Senanglah kalau pakai kapal terbang. Sekarang kita cuma perlu 30 menit atau 1 jam saja. Akan tetapi perjalanan pada hari itu berpuluh-puluh kilometer. Seseorang laki-laki keluar daripada Maghrib untuk datang ke Madinah memerlukan masa berbulan-bulan, bukan berhari-hari. Apabila dia datang ke Madinah, orang ni sengaja datang ke Madinah karena mendengar kehebatan Imam Malik, dan beliau membawa satu soalan daripada ahli negeri dia berkenaan sesuatu yang tak boleh dijawab oleh ulama pada negeri tersebut. Dia lalu datang ke Madinah sengaja nak tanya Imam Malik soalan tersebut. Apabila tiba di majlis Imam Malik, di hadapan ramai murid-murid Imam Malik, beliau letakkan unta, parking unta dia di luar. Lalu kemudian beliau masuk ke dalam majlis tersebut. Beliau tanya di hadapan ramai orang. Dia berkata, wahai Imam Malik, saya adalah seorang utusan daripada negeri Maghrib. Ahli negeri saya bertanya satu soalan untuk tuan jawab. Tolong tuan jawab soalan tersebut. Kata Imam Malik, sila tanyakan soalan yang awak nak tanyakan. Soalannya adalah seperti ini. Tanyakan soalan tersebut. Imam Malik lalu berkata, soalan ini tak pernah berlaku di negeri kita, dan soalan ini pun tak pernah diperbincangkan oleh guru-guru saya. Sekarang saya tak tahu jawapan soalan tersebut. Imam Malik tak malu-malu di hadapan ramai orang berkata, saya tak tahu. Sebab ini berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan agama kita yang buat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada baginda Nabi, dan kita tak boleh sembarang mengucapkan hukum hakam melainkan apabila ada sandarannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Apabila ditanya soalan tersebut, sekali lagi jawapan Imam Malik, saya tak tahu masalah ni. Bagi saya masa 1 malam, besok awak datang lagi kepada saya, insya-Allah saya boleh jawab kalau ada jawapan yang saya boleh dapatkan. Orang ini pun pergi, tuan-tuan, menginap di mana, lalu besok paginya kembali datang ke majlis Imam Malik. Sekali lagi dia berkata, wahai Imam Malik, macam mana soalan saya? Apa jawapan bagi soalan tersebut? Kata Imam Malik, saya tak tahu. Orang jauh nih, dia jawab, saya tak tahu. Orang itu lalu berkata, Imam Malik, saya datang dari negeri yang jauh. Semua orang bercakap Imam Malik adalah imam yang paling hebat pada hari ini. Apa yang nanti saya nak katakan ke orang kampung saya,
kalau saya balik kembali ke kampung, soalan masih belum ada jawabannya. Apa nak saya kata kepada orang kampung saya? Kata Imam Malik, simpel saja. Cakap atau jawab kepada mereka, katakan kepada mereka bahwa Imam Malik tak tahu. Tanpa susah sangat. Nanti kalau orang kampung tanya awak, soalan ni kenapa? Belum ada jawaban juga. Awak sudah tanya Imam Malik ke belum? Jawab saja, Imam Malik tak tahu. Dia tak nak jaga image, dia tak nak jaga reputasi dia tak nak tunjukkan bahawa adalah imam yang paling hebat, dan dia tak nak tunjukkan bahawa saya tahu segalanya. Imam yang sangat tinggi ilmunya, akan tapi sangat tahu keadaan diri beliau. Dan sifat seperti ini tuan-tuan, ternyata bukan milik Imam Malik seorang. Semua ulama salafus saleh kita memiliki sifat seperti ini, yaitu sifat berhati-hati setiap kali berbincang tentang bab agama. Berhati-hati apabila berbincang tentang hukum hakam berkenaan dengan agama. Tapi zaman kita sekarang tuan-tuan, semua orang boleh berfatwa di Facebook, boleh berfatwa di Instagram, boleh berfatwa di YouTube dan lain sebagainya. Sikap ini berbeza dengan sikap para ulama kita, salafus saleh kita. Mereka yang lebih tahu hukum daripada kita, akan tetapi mereka lebih takut berfatwa daripada kita. Memang benar apa yang diucapkan oleh Imam Sufyan Ibn Uyainah. Beliau mengatakan orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling jahil. Orang yang sebarang mengucapkan hukum hakam berkenaan dengan agama tanpa pikir-pikir, ini sebenarnya orang yang bukan orang yang paling pandai, akan tapi dia adalah orang yang paling jahil, sebab dia tak tahu betapa bahayanya perkara tersebut. Dan menjadi sebab kenapa orang awam pada hari ini pening kepala adalah apabila tokoh-tokoh agama berbincang tentang perkara-perkara yang mereka sebenarnya tak tahu. Lalu terlahirlah perdebatan, satu orang ini cakap macam tu, satu orang ini cakap macam tu. Akhirnya kita yang awam ni pening kepala, kita nak follow yang mana ni ustaz? Ustaz ni cakap macam tu, ustaz ni cakap macam tu. Padahal mungkin sama ada kedua-dua ustaz ini cakap sebarang tanpa dalil, ataukah salah satunya punya dalil, satu-satunya tak punya dalil. Yang salah satunya bersandarkan kepada hujah yang benar, salah satunya lagi tak punya hujah sama sekali, tapi dia cakap saja karena orang tanya. Ini bahaya sekali. Kasihan orang awam pada zaman sekarang apabila mereka tidak tahu lagi membezakan mana yang mesti diikuti antara kedua-dua orang tersebut. Nah tuan-tuan dan sekalian, sikap yang ditunjukkan oleh Imam Malik ini merupakan sikap para ulama salafus saleh kita. Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah berkata, terkadang saya mesti menunggu 3 tahun untuk menjawab satu soalan. Jadi satu soalan saya tak boleh jawab, melainkan saya karena buat research dulu selama 3 tahun. Kalau kita singkat apa orang tanya jawab je sebab saya tahu segalanya. Ini menunjukkan ke wara' yang sangat kecil dimiliki oleh kita. Kita azan dulu Tuan Imam Kita lanjutkan selepas ini insyaAllah. Wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan perbincangan kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan akhlak mulia yang terdapat di dalam diri Imam Malik untuk menjadi panutan kita dalam kehidupan keseharian. Kita berpindah kepada salah satu sifat yang lain, yang ketiga daripada Imam Malik. Yang pertama tadi kita berbincang bagaimana niat beliau ketika menuntut ilmu, dan yang kedua bagaimana beliau bersikap apabila ditanyakan perkara yang beliau tidak ketahui. Dan yang ketiga tuan-tuan, salah satu sifat yang paling menarik di dalam diri Imam Malik adalah beliau hanya meriwayatkan hadis sahih sahaja. Beliau tidak menyampaikan hadis melainkan selepas dipastikan bahwa hadis tersebut benar-benar berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini diucapkan oleh Imam Ibn Uyainah, adalah seorang ulama di Mekah seangkatan dengan Imam Malik. Beliau berkata, kana Malik la yuballighu minal hadisi illa sahihan wa la yuhaddithu illa an siqah. Imam Malik bin Anas hanya menyampaikan hadis yang sahih sahaja, dan beliau tidak meriwayatkan melainkan daripada perawi yang siqah sahaja.
Ini menunjukkan kehati-hatian beliau dalam meriwayatkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena niat beliau sangat baik, bukan setakat nak menarik perhatian ramai orang, bukan setakat nak memberikan satu syarahan yang menarik, atau bukan setakat nak menunjukkan bahwa beliau memiliki hadis yang sangat banyak, tak. Akan tapi niat beliau adalah nak sampaikan perkara yang benar. Sebagaimana beliau ingin mendapatkan ilmu yang baik untuk beliau amalkan, beliau juga hanya ingin menyampaikan ilmu yang baik untuk beliau sampaikan. Jadi apabila beliau nak menyampaikan satu perkara, beliau akan pastikan hadis yang beliau gunakan ini sahih ke atau tak. Beliau tidak ingin masyarakat keliru. Beliau tidak ingin menyesatkan masyarakat dengan informasi yang tidak dipastikan kebenarannya selebih dahulu. Kenapa masyarakat kita sekarang banyak menyimpang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila kebanyakan tokoh-tokoh agama kita tidak memperhatikan terlebih dahulu apa yang nak dia sampaikan. Justru salah satu wasiat yang diberikan oleh guru-guru saya di Syria antara lain adalah jangan sampaikan ceramah sebelum kita buat persiapan terlebih dahulu. Justru itu tuan-tuan, sebelum nak sampaikan ceramah ni, saya habiskan masa berhari-hari untuk cari poin-poin yang benar, poin-poin yang tepat untuk saya sampaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan akan dijadikan amalan oleh orang yang mendengar. Kalau tak semua pun satu dua mungkin akan kembali lalu mengatakan saya baru dengar tadi ustaz cakap macam ni, jadi maknanya saya mesti amalkan macam ni. Kalau yang dia benar itu baik, alhamdulillah. Tapi kalau yang dia dengar itu salah, akan menjadi bagian di dalam hidup dia dan tidak akan lagi ada orang yang mampu untuk merubahnya. Ramai di kalangan awam kita tuan-tuan, kalau dia dengar sesuatu dia akan jadikan pegangan. Ini saya dengar daripada guru saya, ini tak boleh dirubah. Kenapa? Saya dengar daripada guru saya. Sama ada itu benar ke atau tak benar, justru kewajiban seorang tokoh agama, orang yang didengar ucapannya oleh masyarakat, sampaikan perkara yang baik-baik saja. Pernah ditanya kepada Imam Malik, ada orang membandingkan antara beliau dengan ulama yang lain. Orang tersebut berkata, wahai Imam Malik, ulama yang satu lagi kami selalu mendengar banyak hadis daripada beliau, hadis-hadis yang tak pernah Imam Malik sampaikan. Kenapa Imam Malik hanya menyampaikan hadis tidak sebanyak dia? Kata Imam Malik, adakah setiap hadis yang saya punya saya kena sampaikan? Kalau begitu saya ingin menyesatkan manusia kalau saya sampaikan semua hadis yang saya punya. Maksudnya adalah tuan-tuan, hadis yang beliau dengar ada yang sahih, ada yang tak sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang palsu bahkan. Kalau saya sampaikan semua yang saya punya, maknanya saya ingin menyesatkan manusia. Yang palsu saya sampaikan juga, yang sangat lemah saya sampaikan juga, yang munkar saya sampaikan juga. Idzan udilluhum, kata Imam Malik, kalau saya buat macam ni maknanya saya ingin menyesatkan manusia. Tak, Imam Malik hanya menyampaikan perkara yang sahih sahaja. Beliau tidak ingin menyampaikan perkara yang salah. Justru beliau kaji terlebih dahulu, lalu kemudian sampaikan perkara yang benar-benar pasti sahaja. Justru tuan-tuan, Imam Malik memiliki satu kitab namanya Kitabul Muwatta. Pada zaman itu, kitab tersebut adalah kitab hadis yang paling sahih. Kata Imam Syafi'i, tidak ada hadis, tidak ada kitab yang paling sahih selepas Al-Quran berbanding Muwatta Imam Malik. Ini sebelum lahir Imam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini menunjukkan Imam Malik hanya sangat memperhatikan apa hadis-hadis yang beliau sampaikan dan dipastikan kesahihannya terlebih dahulu. Pernah satu ketika tuan-tuan, apabila menulis kitab Muwatta ini, ramai orang berkata kepada Imam Malik, wahai Imam, kenapa engkau ingin menulis kitab Muwatta? Ramailah orang hadis, ulama-ulama di zaman tersebut yang telah menulis kitab Muwatta sebelum awak. Jadi kitab hadis, Imam Malik tulis kitab hadis tersebut, kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, ramai orang dah buat yang macam awak buat ni.
Kitab hadis sudah banyak orang tulis. Kenapa awak nak tulis juga apa yang telah dibuat oleh orang lain? Kata Imam Malik, simple saja, maka nalillahi baqi. Mana yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia yang akan berkekalan. Saya menulis kitab Muwatta berbeza daripada penulis-penulis yang lain. Mereka tulis kitab tersebut main muat saja. Apa yang hadis yang mereka dengar masuk. Apa pandangan yang mereka dengar masuk. Apa hukum yang mereka dengar masuk saja, sehingga kitab yang mereka tulis menjadi sangat tebal. Tapi Imam Malik pastikan kesahihan maklumat terlebih dahulu, sehingga kitab Muwatta tidaklah setebal mana, akan tetapi maklumat yang terkandung di dalamnya adalah maklumat yang paling sahih dan boleh terus menjadi panduan dan pegangan setiap manusia. Justru tuan-tuan, ini adalah satu sifat Imam Malik yang mesti menjadi tauladan kita pada hari ini. Pastikan apa yang kita sampaikan adalah yang benar-benar sahaja. Jangan kita berkongsi sesuatu yang tak pasti. Jangan kita sampaikan sesuatu yang belum kita kaji terlebih dahulu, sebab akan membuat fitnah di kalangan masyarakat. Ramai masyarakat kita yang akan keliru karena mendapat maklumat-maklumat yang belum dipastikan kesahihannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu sifat Imam Malik yang menjadi panutan kita, menjadi tauladan kita. Mudah-mudahan menjadi amalan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk meneladani Imam Malik Ibnu Anas, agar kita menjadi semakin dekat kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa masa saya sudah habis, dan kita akan berjumpa kembali pada masa yang akan datang insyaallah. Dan kita tutup dengan permohonan maaf kalau ada kesalahan yang pernah saya dalam ucapan-ucapan saya, dan kalau ada sesuatu yang tak kena dalam apa yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.